Bawa banyak besar balik. Allah nak duga kita, nak uji kita, nak tahu kat mana takat iman kita. Hari ni hari akhir. Adik hang kena pergi settle hutang mengaji tau. Dia boleh lepas Patih, tapi hukum akhirat, hukum Allah, dia takkan lepas Patih. Wah, saya tengok pandang tu, pandang apa yang saya pandang tadi trailer Grand. Tapi sementara itu, sebelum saya cerita tentang trailer itu, inilah lamanku, dinamakan laman ilhamku. Jadi kita nak berubah sedikit, kadang-kadang kita di luar studio, kadang-kadang kita dalam studio. Selamat datang. Assalamualaikum semua, salam sejahtera, greetings everybody. Anda menyaksikan WhatsApp Putri Nizal dalam Nizal Info dan hidup ceria cerlang kekal bersama WhatsApp Putri Nizal. Jadi saudara, dalam kita membincang-bincangkan tentang hal ini, tadi kita sengaja menyiarkan satu trailer. Ada orang kata trailer itu ke 2019. Betul. Itulah trailer yang saya gunakan dan saya dapat daripada laman web ataupun di dalam media sosial untuk kita menyelami sejarah, kerana tarikh 10 hari bulan 10 2019 itu adalah tarikh bertuah untuk pengarahnya, kelompok yang bersama dengannya, kan? Petugas-petugas kru, baik pelakon-pelakonnya, kerana 10 hari bulan 10 itu adalah hari apabila saya menonton satu filem yang dinamakan Grand, hasil tangan anak tempatan kita, tetapi saya kagum. Dan ketika itu saudara, saya masih ingat lagi, saya menyiarkan, selepas menonton itu saya menyiarkan pandangan saya itu. Jarang saya membuat pandangan-pandangan atau ulasan-ulasan preview filem ini, tapi saya tak sangka dia sesuatu yang luar jangkaan saya dan saya pun meluahkannya di dalam FB saya. Saya nak berkongsi sedikit apa yang saya tulis dalam FB saya. Saya kata tahniah setingginya atas karya luhur yang ditontoni semalam. Ia adalah karya yang asli, jujur, hidup dan berisi. Wah, itu dia. Namun, walaupun saya kata, walaupun adalah sedikit yang kita mungkin boleh diperbaiki, itu biasa. Tapi Grand ada kekuatan ramuan yang cukup untuk diangkat sebagai sebuah karya yang berkualiti dan membanggakan. Itu saya tulis. Kan? Malahan saya kata bahawa mempunyai keupayaan untuk sampai ke tahap antarabangsa. Dan terjadilah. Pada tahun lepas, Grand telah diberikan pengiktirafan. Ini apa dia pengiktrafannya, telah mendapat anugerah di dalam New York Asian Film Festival ke-19. Jadi kita ucapkan tahniah. Dan orang yang saya nak bercakap ini adalah orang yang menjadi sutradara. Kenapa dia bagi sutradara? Ya? Padahal dia bukan sutradara, dia teruna. Jadi sebenarnya kita bersama dengan Muhammad Syahril Abu Bakar, ataupun lebih kenali lagi dengan Aril saja. Assalamualaikum Aril.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh. Ya. Ini nama istiqamah. Siap. Masa saya jumpa dia 10 hari bulan 10, begitulah. Tanjaknya beginilah juga dia. Apa khabar, Arif? Alhamdulillah. Nak ucapkan tahniah sangat-sangat. Tahniah tertangguh kata orang ya. Patut saya bagi pada 10 pada tahun lepas, tetapi tak sempat nak berhubung dan akhirnya kita berjumpa di sini. Inilah pentas saya yang dinamakan WhatsApp with Nizal di dalam Nizal & Co ini, dan inilah kita cerita sedikit. Ramai orang tonton filem itu tetapi dia tidak tahu sejarahnya. Jadi hari ini kita nak berkongsi sejarah kerana saya kenal, saya tahu, saya bersama, saya masa buat ulasan ataupun masa hari yang di-reviewkan itu, lepas itu ada sedikit pertemuan untuk diberikan kepada media. Saya hadir sekali, banyak cerita-cerita yang menarik yang saya fikir perlu dikongsikan. Jadi yang pertamanya, saya nak bertanyakan, ini adalah satu usaha yang memakan masa 5 tahun. Boleh ceritakan sikit sejarah 5 tahun ini, Arif? Okay, terima kasih bang jemput saya untuk sembang-sembang santai ni. Dia sebenarnya sejarah filem Gran ni bermula bila saya punya, maknanya anniversary saya dalam industri filem 10 tahun. Saya masuk industri filem 2007 dan saya keluarkan, saya shoot filem Gran tu 2017. So saya rasa saya kena buat sesuatu. Raikan. Maknanya kita kena, saya bila dalam tempoh yang panjang, maknanya dalam industri filem saya involve dengan filem, banyak filem, tapi kita punya apa yang kita nak tu kita tak dapat. Maknanya kita hanya buat, saya sebelum ni saya director of photography, maknanya saya shoot untuk director lain kan. So bila saya shoot filem-filem yang saya dah shoot tu, maknanya saya punya perasaan ataupun saya punya jiwa tu tak tenteram lah. Maknanya kita tak dapat apa yang kita rasa, apa yang filem kita boleh sampaikan kan. Bila kita shoot satu filem tu, maknanya filem tu hanya untuk tontonan, sekadar tontonan, sekadar hiburan kan. So saya rasa saya kena buat sesuatu lah. Maknanya saya nak contribute sesuatu untuk saya punya tanah air dan kita punya bangsa Melayu tu. Dan saya decide untuk saya buat satu filem yang bertajuk Gran. Maknanya Gran dia tempoh 3 tahun saya buat pre-pro dengan cari funding, dan 3 tahun tu bagi saya amat baru kita kenal lah. Maknanya kita kenal orang kita ni minat genre apa kan. Maknanya orang kita lebih utamakan keuntungan kan. Maknanya orang-orang yang nak jalankan sesuatu filem ataupun warisan budaya ni, dia punya dugaan tu besar sebab tak semua orang minat benda ni. Sebab kita dah zaman bila kan, benda-benda yang kita nak bawa ni zaman bila kan. Sebenarnya benda tu tak ada, dia macam agama lah. Maknanya agama tu relevan, maknanya apa yang kita buat kita punya kelebatan apa dulu pada masih relevan sampai sekarang. Cuma platform apa yang kita nak angkat. So selepas 3 tahun saya cari funding, maknanya tak ada yang berminat. So saya decide untuk saya shoot sendiri dan dengan kawan-kawan yang berbaik hati, dan saya rasa saya punya team untuk selesaikan filem Gran tu sangat hebat lah. Maknanya diorang ni punya semangat dan visi yang sama untuk kita keluarkan filem tu kan. So lepas 3 tahun saya decide untuk buat sendiri, saya shoot. Lepas shoot untuk sampai ke date tayangan pun saya masih dalam tempoh 2 tahun tu saya masih merangkak-rangkak, maknanya shooting dulu. Bila saya shoot, apa yang saya ada, saya punya payment tu, maknanya saya pergi dekat filem Gran kan. So saya siapkan dalam tempoh 2 tahun tu. 2 tahun tu saya selesaikan post production sampai screening ke sinema, dan perjalanan tu menarik. Dan saya rasa kehebatan filem Gran ni orang yang involved dalam filem tu sendirilah sebenarnya. Betul. Sebab dia orang sudi menjayakan apa yang saya fikirkan dan apa yang saya cuba sampaikan, dan dia orang
bagi full komitmen, terutama dalam artis-artis dia dengan Pertubuhan Silat Seni Gayung, dan rakan-rakan yang daripada silat lain-lain juga ada yang involve dalam tu. Boleh kata 90% dalam yang involve dalam filem tu semua orang yang ada basic macam arah silat. Itulah yang ya, kita cerita dulu dari pembikinan dia. Keluar duit sendiri dan dia makan masa sampai 5 tahun itu atas sebab-sebab dana ke atau atas sebab sengaja nak diperpanjangkan atau kerana dalam ceritanya belum kukuh lagi. Boleh ceritakan sikit, Arif? Sebenarnya perjalanan filem tu sebab kita biasalah bila financial kurang, perjalanan dia panjang lah. Kalau financial tu kukuh mungkin perjalanan dia sekejap saja. Filem ni kalau pada start shooting, kalau kita shooting pun dalam sebulan je, 30 saya shoot filem tu 36 hari. Maknanya cost betul-betul cost 36 hari sendiri dan sampai ke post production pun lama pun sama sendiri. Dan saya sebenarnya tak ada, saya kurang berminat nak cerita pasal apa pasal financial kan, sebab benda ni sebab tak ada orang paksa saya nak buat ni kan. Sebab saya nak buat sendiri. So untuk suruh orang minat untuk invest dalam filem saya pun saya tak adil jugalah, sebab filem saya bukan masa tu saya bukan siapa-siapa dan saya hanya director of photography saja dan saya bukan director ataupun pelakon untuk pergi cari duit. Orang tak confident lah kan. So saya tak peduli semua tu. Dan saya rasa saya nak buat apa yang saya nak buat dan saya rasa kita kena ubah pemikiran sesuatu bangsa tu ataupun sesuatu negara tu, pemikiran yang kita kena ubah. Bukan daripada fizikal ataupun apa-apa. Pemikiran tu yang penting sebenarnya. Dan sampai bila kita punya pemikiran hanya sekadar filem-filem yang kita selalu tengok dan selalu lambatkan filem yang selalu saya rasa sangat mengecewakan saya lah untuk industri filem. Hanya sekadar hiburan semata-mata dan kita tak memberi apa-apa manfaat yang besar untuk kita punya generasi. Dan kita tahap industri perfilman tu sendiri pun tak boleh pergi mana kan, walaupun kadang kita tengok filem tu spend juta-juta tapi tak boleh pergi ke luar kan. Dia boleh dapat collection dalam negara saja. Dan saya kena fikir satu benda yang orang mungkin tak nak buat, saya kena buat lah. Maknanya saya kena prove dulu untuk orang trust yang kita ni punya ada filem, orang luar boleh tahu kita ni punya filem yang ada kualiti dan mampu pergi luar. Dan so saya alhamdulillah lah apa yang saya usahakan ataupun apa yang Tuhan bagi sekarang ni, saya rasa apa misi saya tu Tuhan tunaikan lah apa yang saya memberi ruang tunaikan. So tu yang saya buat video klip, buat lagu supaya orang dengar lagu tu, apa-apa kata-kata dalam lagu tu, dalam filem tu sendiri. Supaya orang ambil manfaat daripada situ kan. Cacat celah dalam filem tu banyak juga, tapi yang tu technical punya part kan. So saya rasa saya kena improve daripada segi technical tu. Maknanya tapi mission dan apa yang kita nak sampaikan tu alhamdulillah saya rasa tercapai. Lapisan apa yang penonton tu tengok. Mana lapisan biasa, lapisan yang ada 2-3 lapisan lagi, so dia akan dapatlah apa yang dia orang fikirkan. Pertama yang saya dapat daripada apa yang saya tonton dan apa yang saya dengar dalam perbincangan pasca tontonan perdana itu ialah sifat kejujuran dan keluhuran. Yang itu saya nampak. Ya Aril, yang itu saya nampak sangat kerana niatnya bukan nak cari duit, niatnya bukan nak cari untung. Niatnya adalah untuk memartabatkan pusaka negara. Pesan. Ini mana kita nak jumpa kan orang-orang yang ada duit tak fikir itu ni, katakan kagum kerana ia bukan nilai tu, tetapi garapan itu. Garapan ni seolah-olah macam dia komersial kerana pendekatan yang digunakan Ariel itu sangat luar biasa Ariel. Yang pentingnya ialah kejujuran dan keluhuran itu dipersembahkan dalam bentuk aksi di lapangan.
kalau menonton ini, kalau siapa kata tidak bangun kalau lepas tu nak pergi berperang, tak adalah perang. Tapi semua nak pergi bersilat ni. Sebab real. Ya, artinya ini Ariel kena cerita, Ariel, bahawa yang pertamanya tadi ada sebutkan tadi bahawa 90% antara pelakon-pelakon atau mereka yang dikatakan pelakon tambahan macam itu adalah pesilat-pesilat sebenar. Kan? Bukan main-main. Termasuk pelakon-pelakon yang dimasukkan ke situ. Keduanya ialah bukan hanya pelakon-pelakon saja itu real, tetapi aksinya itu bukan dikoreografi secara pukul angin tidak. Ini pukul betul-betul pukul. Jadi saya fikir itu ada adegan-adegan yang sangat mendalam kerana dia tidak main-main atau tidak macam dilakonkan lah ya. Jadi mungkin ada cerita sikit real tentang macam mana Ariel dapat tangkap itu, artinya dia orang buat itu tidak ada koreografi sebenarnya. Boleh cerita? Okay. Sebenarnya kita ada action choreographer, nama dia Azlan Komen. Dan dia pun bekas pesilat negara juga. Dan action choreographer punya kerja senang sebab kita punya pelakon memang pesilat. Pelakon kita semua pesilat. Dan kita dapat ahli tu Toharullah Majid tu pun bekas pesilat negara kan, wakil Malaysia 3 kali world champ. Dan tim-tim dalam tu semua memang pesilat. So di koreograf, tapi kita tak koreograf secara macam selalu kita tengok lah, maknanya tumbuk angin apa semua. Sebab camera work kita on handheld, tak ada boleh cheat tipu-tipu. Maknanya kalau kena kan. So saya ada kebebasan untuk capture filem tu. Dan kejayaan orang luar nampak action tu sebab dia orang nampak, dia orang selalu compare dengan saya filem Raid from Indonesia. So saya rasa bila dia orang compare tu, saya rasa agak jauh lah dia orang punya technical punya dengan kita punya kemampuan dengan dia orang punya kemampuan kan. Tapi dia orang boleh samakan kita dengan filem tu. Saya rasa tu pun salah satu penghargaan lah kan. Dia orang selalu kalau review mesti dia orang akan compare dengan Indonesia punya filem kan. Sebab Indonesia punya filem bajet Raid 2 tu Grandal tu saya berandal lah pun berapa 40 million tak salah saya. Kita punya dalam 700,000 kan, jauh kan. So saya rasa maknanya pencapaian kalau kita dapat suntikan yang betul ataupun kita mungkin boleh pergi ke secara lebih baik lah kan. Lebih baik kan. Tapi saya rasa permulaan yang baik untuk kita cetuskan satu-satu benda yang orang panggil yang orang tak percaya, kita cuba bagi tahu yang kita ada sesuatu dan kita punya masyarakat sangat-sangat berkualiti untuk dipamerkan ataupun diperkenalkan. So kita tak perlu malu sebab kita selalu malu apa yang kita ada. Sebab orang kita ni memain-mainkan. Pilat tu orang main-main. So saya untuk membuktikan sebenarnya silat bukan macam tu, apa yang digambar-gambarkan ataupun sekadar tarian biasa. So saya letak dalam filem sebab filem ni satu medium yang orang boleh berfikir ataupun satu medium yang orang boleh orang panggil terpengaruh ataupun untuk orang suka kan, untuk tarik orang suka dalam bagi saya perjalanan mana filem tu salah satu medium lah. Kalau kita sekadar buat dokumentari untuk suruh orang tengok filem silat apa semua, orang kurang berminat. Ada filem ni dia Ariel, saya kata begini, Ariel, kamu sudah menjadi Sazali, sudah dewasa. Ketika mula-mula kita melihat bersama, ketika itu Ariel ada seorang yang pemalu dan bila bercakap pun bertapis ataupun berhati-hati di jalan raya sebab dia sangat penyegan orangnya. Tapi hari ini aku melihat pahlawan tengah bercakap ni. Okey, kita cakap begitu kan. Jadi berbeza sekarang ni. Ariel sekarang sudah berbeza daripada Ariel yang jumpa 10/10/2019. Ariel, kita rehat seketika Ariel. Lepas ini kita masuk gear seterusnya.
Ini lagi rancak jadinya. Seperti merancaknya geran yang telah membangkitkan semangat sampai orang nak bertanjak satu Malaysia ini. Kita rehat seketika, Ariel. Kembali nanti dalam WhatsApp with Nizal. Anda ingin tahu berkenaan program-program pembangunan PKS, bantuan kewangan, pandangan pakar-pakar dalam bidang tertentu dan isu-isu semasa berkenaan dunia keusahawanan serta banyak lagi. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan yang akan bersiaran secara langsung setiap hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Bawa banyak bersabar li. Allah nak duga kita. Nak uji kita. Nak tahu kat mana takat iman kita. Hari ni hari akhir. Adik hang kena pergi settle hutang mengaji tau. Dia boleh lepas Patih. Tapi hukum akhirat, hukum Allah, dia takkan lepas Patih. Alamak. Jangan tersalah sangka bahawa ia akan berlangsung 10 bulan 10 2021. Tidak. Ini adalah trailer cerita awal dulu 10 bulan 10 2019. 2 tahun yang lalu. Ketika saya dapat bertemu dengan Ariel ini dalam tayangan perdana. Jadi saudara, kita nak ceritakan tentang ini bersama dengan sutradara geran itu sendiri yang telah mendapat pengiktirafan filem Asia atau Festival Filem Asia New York yang ke-19. Jadi kita sekarang ini masih bersama dengan Ariel. Seperti mana saya katakan tadi, Ariel sekarang sudah berbeza. Dia sudah dewasa yang berbeza dan sekarang ini bercakap itu lebih tangkas seperti tangkasnya pesilat-pesilat yang anda tonton dalam geran itu. Ariel, saya ucapkan tahniah lah dari segi pribadinya. Yang menjadi hairannya itu ialah dia dengar cerita bahawa Ariel menerima artinya Ariel bukan dapat daripada permohonan sendiri di dalam nak memasuki festival filem itu, bukan. Artinya ini bukan atas inisiatif kawan-kawan kita di dalam tim kita, kru kita hantar borang menyertai festival. Tapi anda macam mana boleh akhirnya memenangi itu? Memenangi itu memang kita tak sangka lah, tetapi menyertai itu satu perkara yang
bukan dia datang tiba-tiba kan. So macam mana boleh geran itu terpilih ataupun apakah disua dengan undangan ke ataupun bagaimana? Specialnya filem geran ni dia sebab orang yang minat tu, maknanya daripada festival filem tu sendiri, dia DM kita di Facebook filem geran kan. So bila dia chat dengan kita, dia kata dia nak tengok full movie kita ni, filem ni, sebab dia tengok trailer kan, sebab dia memang scout filem actionnya filem. So bila dia tengok trailer, so dia nak minta kita punya full movie lah. Bila saya scan full movie pun saya rasa risau lah, saya takut ni scammer ke apa kan. So bila saya send, saya check dulu dia orang ni siapa, daripada festival mana apa semua. So bila kawan-kawan beritahu, macam saya call Namron apa semua, Namron dengan tim dia lah, filem ada ke orang-orang ni festival ni apa semua kan. So dia kata ni betul ni, dia kata. So saya send filem tu dengan low res apa semua, dengan untuk dia orang preview kan. So bila dalam sebulan macam tu baru dia orang respon, kita dapat official selection main dekat New York Asian Film Festival. So saya rasa macam saya cakap betul ke kan. So dia orang minta detail apa semua, dan ada dia punya syarat apa semua tu. So saya send, dan alhamdulillah lah, maknanya kita boleh play dekat sana, dekat dia orang punya festival tu. So kita dapat official selection. Lepas pada tu dia dah bagi date untuk kita pergi festival tu. So maknanya patutnya kita pergi festival tu 3 bulan 7 sampai 19 bulan 7 dah 2020 kan. Tapi kita pandemik, so kita orang tak boleh buat apa lah. So saya kecewa sikit lah time tu kan, sebab saya dah memang nak pergi kan. So saya nak bawa kita punya bendera kan, untuk kita punya warisan budaya lah. Maknanya saya nak pakai busana apa semua dekat New York tu kan. Plan dia best lah, tapi tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Dan diorang pun masa tu US punya COVID lagi teruk. So diorang extend diorang punya festival tu bulan, tak salah saya bulan 9 ke bulan 10 dia orang extend ke belakang. So dan kita still tak boleh keluar juga. Dia orang buat maknanya dia orang buat dalam online, dan online so saya create forum dengan dia orang, dan sebelum 2 minggu sebelum festival tu berlangsung, dia bagi tahu yang filem Grand dianugerahkan best action movie. Dia punya Daniel Craft Award tu kan, excellent action cinema. Maknanya dia pilih dalam every year tu, dia akan pilih satu filem yang untuk tahun tu kan. So kita masa saya tengok festival tu, siapa yang dapat award tu, maknanya first 2013 dia buka award tu, kita dapat kita tengok Ip Man The Final Fight 2013. Lepas tu The Bodyguard yang ada Sammo Hung 2015 macam tu, 2016. Dan lepas tu kita Malaysia 2020. So saya rasa macam bangga, dan saya rasa macam maknanya kita mampu buat. Maknanya apa yang kita usahakan, apa yang kita cakap tu, maknanya benda tu yang boleh pergi jauh. Dan tapi saya kata kurang best sebab orang luar yang angkat filem tu dulu kan, orang luar yang appreciate apa yang saya nak buat kan. Yang tu saya rasa sedikit kecewa tapi rasa macam tekilan kan. Adegan tertentu di dalam itu yang saya fikir antara yang paling berkesan yang saya lihat adalah adegan pelakon wanita kita dikejar dan akhirnya dia mempertahankan dirinya. Saya cukup puas hati dengan cara dia melawan pengganas-pengganas yang datang mengganggu ketenteraman dia, nak melakukan sesuatu yang tidak baik pada dia. Jadi boleh cerita kat tentang itu, sebab bagi saya bila dengar ulasan-ulasan daripada The Making of itu, dia ada beritahu bahawa dia terpaksa melompat satu
relung dan itu sesuatu yang sangat baik. Tapi bila dia tangkap dalam bentuk filem, dia sungguh berkesan, nampak macam betul-betul dia lempang tu. Saya takutlah kalau kena kelempangan dia, saya mohon dirilah. Wajah Ayu tapi jangan main-main ya. Okey, boleh cerita sedikit adegan itu khususnya dan adegan-adegan aksi yang menarik dalam geran ini. Sebenarnya bila saya fikir untuk buat situasi, satu-satu situasi tu, karakter-karakter tu, saya dah ada plan untuk apa dia orang punya karakter, kelebihan dia orang kan. So kalau selalunya bila wanita ni simbol yang kurang baik bila kita tengok filem ataupun drama dekat tempat kita kan. So saya cuba ubah untuk kita ubah dia punya perception wanita yang bertudung ni bukan sekadar boleh masak di dapur ataupun basuh kain, sidai kain je kan. So diorang ni pun sebenarnya boleh menjaga orang panggil keluarga, boleh menjaga orang panggil anak kan. Kalau yang ni maknanya tak wanita lemah bukan selalu yang kita selalu tunjukkan kan. Betul. Pukul lah, kena aniaya. Terima je lah. So saya kurang berminat untuk fokuskan wanita ke arah tu. So saya kena create satu benda yang saya rasa so saya letak nama Fatimah tu sempena nama Tun Fatimah lah saya letak kan. Sebab tu saya letak watak dia Fatimah. So saya nak dia punya ketangkasan. Sebab tu saya cari pun orang yang memang ada basic silat. So sebab saya cakap 90% dalam yang involve dalam filem tu semua orang silat kan. So untuk kita menjayakan atau menampakkan dia satu benda yang real, so kita kena pakai betul-betul pesilat lah baru kita dapat. Tidak kita nampak cacat kalau kita panggil bukan orang yang betul untuk melakonkan watak tu. Kita akan rasa nanti orang akan walaupun benda tu nampak macam jadi, tapi sebenarnya karakter yang dia buat tu tak nampak betul kan? Sebab dia bukan pesilat kan? Bila dia sendiri nampak dia punya soul tu, dia punya rasa apa yang dia nak buat tu nampak betul. Yang kena tu orang tu, tapi yang terasa kita tahu macam macam bila Fina tu bentai, oh Allah. Aku yang terasa aduh sakitnya. Kesian dia. Tapi apa nak buat? Kau jahat. Okey. Satu lagi lah, makan masa 2 tahun lah ya dari segi syuting ya. Tapi sebelum tu 3 tahun untuk berunding soal funding, jalan cerita dan sebagainya. Tidakkah itu sesuatu yang sangat perit Aril? Perit tak? Sebab makan masa 5 tahun, filem orang dalam setahun, 2 tahun. Ya, sayang pada bajet ya. Tapi Aril terpaksa berhadapan dengan perubahan. Ada yang meninggal. Untuk pengetahuan anda ya, ada pelakon Pak Til namanya, watak yang dimainkan Pak Til, meninggal. Jadi prosesnya itu sesuatu yang sangat mencengkam kesabaran, ketenangan jiwa bagi sesiapa yang akan melalui. Tetapi semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagaimana saat-saat 5 tahun itu, apakah dijangka apa yang bakal berlaku atau sedang berlaku sekarang ini, Arif? Apa yang saya buat ni sebenarnya saya tak rasa pun keperitan tu. Sebenarnya saya tak rasa pun benda tu susah ataupun macam membebankan saya kan. Sebenarnya sebab saya nak buat. Satu. Keduanya kita nak buat sesuatu yang kita boleh contribute apa untuk kita punya community kan. So saya fikir perjalanan untuk dalam 5 tahun tu mungkin saya rasa saya tak rasa benda tu lama sebab dia masa akan sampai bila benda waktu yang betul kan. So saya rasa sampai dia tayang apa semua tu, saya rasa macam alhamdulillah benda tu berjaya ditayangkan dan sambutan orang masa tu sangat baik. Cuma yalah, kita ada proses yang kita kena lalui dan kita kena tipu, kena di-manipulate kan. So benda-benda benda-benda macam tu je lah kita rasa macam kurang menarik. Tapi bagi saya
perjalanan tu kita kena teruskan. Maknanya kita tak perlu ambil perhatian dengan apa dugaan apa yang kita kena kan. Benda tu tak meninggalkan kesan untuk kita dan kita kena jalan terus. Dan saya rasa alhamdulillah lah dia berjaya sampai tahap-tahap yang kita pun tak sangka apa yang Tuhan nak bagi. Dan mungkin dengan apa yang kita dah jadi tu, ni lah balasan dia. Maknanya ni lah hikmah dia. Perjalanan filem tu jujur dia pergi ke mana-mana saja yang sepatutnya dan kita tak perlu rasa susah ataupun rasa menyesal ataupun rasa terbeban sebab tak ada siapa pun yang paksa untuk kita buat filem kan. Dan saya rasa saya nak buat filem sebab saya nak buat kan, apa yang saya minat dan apa contribution saya untuk saya punya community ataupun country dan untuk bangsa Malaysia tu sendiri. Dan saya rasa alhamdulillah benda tu diangkat dan diraikan dan alhamdulillah saya rasa happy dan ada semangat lagi untuk buat untuk next film. Mesti nampak semangat Ariel tu. Saya nampak sangat Ariel punya semangat itu. Okey, yang saya fikir saya habis hormat juga ialah kepada pelakon-pelakon. Ya, Namronnya lah, siapa lagi kita ada Azlan Koming, Kaharullah ya. And then kita ada Fina, kita ada Fad Anwar, ramai lagi lah, Megat, Syarizal, ramai lagi. Tetapi diorang sanggup menerima walaupun Ariel sudah beritahu pada orang, ini saya tidak ada ongkosnya tetapi saya cakap tu serang. Kalau nak kita mencari visi ini, kita nak campaikan impian ini. Kalau dapat bersama, ada kita bagi. InsyaAllah nanti kita bagi. Dan mereka sanggup. Yang itu saya fikir lagi dalam dia punya rasanya itu. Itu sebab lagi saya nak tengok. Sebab pengorbanan yang dilakukan oleh setiap watak ataupun mereka yang terlibat dalam mendokongi ini. Jadi saya tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita yang terlibat, yang telah menyumbangkan bakat mereka dan kepakaran mereka dalam bidang mereka ini, tetapi tanpa mengharapkan atau meraih sesuatu yang besar, imbuhan-imbuhan yang besar ketika itu dan selepas itu. Ariel. Sebenarnya bila kita offer kita punya filem tu, maknanya bila saya dah ada skrip, ada karakter siapa untuk berlakon, saya bagi dekat artis-artis ni first kali Namron lah. Saya bagikan Namron dan Namron tahu apa yang saya nak buat dan dia tahu apa yang saya punya misi dan dia orang terima dengan tanpa ada syarat. So saya rasa macam satu maknanya dia orang nampak ada benda yang saya cuba sampaikan. Dan macam Koharullah Majid, tim Pustaka Gayung, Azlan Komeng, koreografer kan. Maknanya dia orang ni ada misi yang sama untuk memperluan melestarikan silat tu sendiri. So maknanya dia orang tak ada fikir pasal benda tu sebab nak buat filem ni kena ada orang yang bagi duit maknanya kan. Tapi saya ni nak buat dengan sendiri punya kemampuan apa yang ada dekat saya. So bila dia orang tahu benda tu, bila dia orang nak involve tu, saya pun cakap saya tak ada jaminan apa-apa. Filem ni pun kita tak tahu laku ke tak laku kan. Dan saya ambil risiko untuk buat filem kan. So saya dan dia orang memang nak buat. Dia kata bukan sebab pasal benda-benda yang material ni. Dan dia kata kita buat je kan. So maknanya niat orang yang ikut saya daripada kru sampailah artis semua buat untuk mencapai misi tu sebenarnya. So maknanya hati semua orang masa tu sangat baik dan memang 100% untuk filem tu dan tak ada syarat apa-apa melainkan hanya untuk menjayakan filem tu dan filem tu orang terima tak terima tu kita orang tak ambil pusing pun. Dan alhamdulillah lah filem tu berjalan dengan jayanya tanpa ada sekatan dan
saya sangat bersyukurlah saya mempunyai tim dan rakan yang baik kan untuk selesaikan apa yang saya fikirkan, dan perjalanan tu sampai masih berjalan lagi, ditayangkan di beberapa negara kat luar, dan saya still tunggu dan mencari masa yang sesuai untuk saya reunion untuk buat satu filem lagi, insyaAllah hujung tahun ni. Jangan lupa jemput sekali. Kena jemput saya sekali tu. Okey, untuk pengetahuan anda kalau nak menonton filem ini, dia masih ditayangkan di Netflix dengan tajuknya ialah The Deed of Death. The Deed of Death. Ini watikah maut. Itulah lebih kurang ya. Dan satu lagi di Amerika dia dikenali dengan tajuk Silat Warriors. Silat tu dikekalkan. Itu orang Amerika bab silat-silat ni memang diorang agak mengenali ya, kerana saya masih ingat lagi salah seorang di antara anggota Native Deen, satu grup rap daripada Muslim rapper, dia panggil Native Deen. Salah seorang di antara mereka ni adalah kiranya macam guru silat lah juga. Silat tau, main-main. Okey, akhir sekali ni kita nak bertanyakan tentang sesuatu oleh-oleh yang dibawa oleh Ariel ini. Dia sudah buat filem, tiba-tiba kita dapat tahu, ini sentuhan Ariel. Saya baru dapat tahu, minta maaf lah lambat sikit kan, pasal ni MCO kata kan, tapi tak sempat. Rupa-rupanya Ariel sudah menghasilkan 13 episod yang dinamakan Pusaka Kita, Maruah Kita. Ini satu dokumentari yang disiarkan di TV Al Hijrah. Cerita sikit Ariel sebelum kita mengucapkan salam untuk jumpa lagi dalam sequel ataupun reunion nanti. Okey Ariel. Kita orang itu hujung tahun lepas saya dapat satu offer untuk buat dokumentari kan, dan saya apa yang dia orang tanya saya nak buat apa kan, untuk dia orang nak bagi dokumentari kan, so saya kata saya nak buat silat lah. So alhamdulillah lah TV Al Hijrah terima saya punya proposal tu, dan saya terus listkan silat apa yang saya nak buat, dan alhamdulillah kita dah episod minggu ni episod ke-6 setiap hari Rabu. Jam berapa? Jam 9 malam hari Rabu di TV Al Hijrah. So kita ada 13 silat, 13 senjata orang Melayu, dan kita ada pengisian lah untuk orang-orang yang kat luar tak tahu pasal silat. So kita nampak surface apa silat tu sendiri. Setiap silat tu dia ada falsafah dia ada sebab dan ilmu apa yang kita patut belajar daripada silat tu. Bukan kita belajar silat tu untuk semata-mata bergaduh ataupun kita cari hal dengan orang kan. Sebenarnya silat yang apa yang kita dokumentari tu hanya untuk introduce kita ada silat, dan kita tidak mengamalkan amalan-amalan yang pelik, amalan mistik ataupun yang bercanggah dengan agama. So saya nak bagi tahu silat bukan macam tu. So saya buat 13 silat, 13 senjata orang Melayu tu. So yang tajuk Pusaka Kita, Maruah Kita tu cantik sangat filem Geran lah. Ya, saya tidak mau cerita panjang Ariel. Apa kata Ariel, kita bagi kawan-kawan kita, penonton kita menonton trailer kita ini ataupun cerita tentang Pusaka Kita, Maruah Kita, hasil buah tangan ataupun hasil sentuhan Ariel yang merupakan sutradara Geran. Dan lihatlah sentuhannya itu, anda dapat tengok koreografi, sinematografi, segala macam tu di dalam bingkisan ini. Sama-sama kita tonton. Silat adalah ilmu penangkisan daripada musuh-musuh. Seni ialah amalan perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang silat kena duduk di tengah-tengah, menjadi pendamai di antara dua pihak yang berpalah. Itulah peranan pendekar yang sebenar-benar pendekar. Oi, Ril. Seram, Ril. Naik belum rumah.
Itulah, itu kalau sentuhan itu datang pada orang-orang yang luhur saya katakan tadi, lain kesannya. Baik, bila kita dah, untuk pengetahuan anda semua, jangan lupa untuk menonton di TV Al-Jah. Ni semua kawan-kawan kita juga, Ariel ya. Silalah tonton pusaka kita, maruah kita ini di dalam TV Al-Jah jam 9 malam tiap-tiap hari Rabu. Dan dapat kita lihat, ini jangan cakap kosong ya, ini cakap betul. Anda sendiri dapat lihat bagaimana sentuhan Ariel dari segi menghasilkan pembikinan dokumentari ini. Akhir kata, Ariel, ada apa-apa yang mungkin nak dikongsikan ataupun nak disuarakan, selain daripada hang menjanjikan kepada saya bahawa akan kita jumpa nanti masa reunion Geran nanti. Okey, ada apa-apa pesanan? Pesanan saya sebenarnya Hari Merdeka, Hari Malaysia ni, saya mengharapkan kita orang bangkit dengan kecewa, jangan gundah gulana kan, dan kita kemaskan diri kita apa yang kita patut buat dan kurangkan merungut ataupun kurangkanlah perception yang negatif. So kita kena buat sesuatu untuk kita punya diri ataupun kita punya komuniti, dan kita kena berdoa banyak-banyak dengan orang panggil dugaan-dugaan yang kita pun tak tahu lagi apa akan datang ke depan ni, dan supaya Malaysia ni akan diselamatkan dan dilindungi Allah SWT, sebab kita ni tanah berdaulat kan. Maknanya Malaysia ni tanah berdaulat, tanah yang ada karomahnya dan orang-orang alim ada dekat sini kan. So kita terpelihara daripada benda yang kurang baik ni, sebab kadang-kadang doa-doa orang alim dulu-dulu kan. So kita mengharapkan orang Malaysia bangkit dan kita buat satu perubahan industri filem ataupun apa segala industri untuk terus majulah, insya-Allah. Terima kasih Ariel, dan jangan lupa saya menantikan undangan nanti. Okey Ariel, semoga terus berjaya ya. Terus berjaya, insya-Allah. Kami ingat, saya memang dah lama dah kata saya nak panggil anda, tapi masa itu tidak ada platform lagi ya. Tetapi sekarang sudah ada platform, ya mudah nanti kada apa-apa nanti beritahu, kita akan siap, insya-Allah. Sama-sama. Baik, kasih salam semua kepada kru, kepada keluarga, isteri yang tersayang saya pernah kenal. Okey, masa kita jumpa di anugerah ataupun di Geran itu, di tayangan perdana. Baik saudara, kita ucapkan terima kasih kepada Ariel kerana sudi bersama dengan kita dan telah berkongsi cerita dengan kita selain pada Geran itu, dan kita cerita juga tentang hasil buah tangannya dalam dokumentari menarik tentang persilatan khususnya pusaka kita, maruah kita. Hingga kita jumpa lagi saudara Ariel, semoga nantinya kamu lagi bertambah dewasa, lagi bertambah berjiwa, dan dengan sendirinya memberikan inspirasi. Sebenarnya ini memberikan inspirasi kepada ramai di antara kita ni. Dan dia satu anugerah sebagai penghargaan besar kepada kru, produksi dan juga peminat filem yang mengangkat seni silat dan budaya masyarakat Malaysia ke layar perak di mata dunia. Itu telah dilakukan dan dia membawa semangat itu juga di kalangan kita rakyat Malaysia yang lain. Baik, terima kasih. Jadi sudah kita rehat seketika kerana selepas ini saya nak bersama dengan kawan saya yang sangat kepo dan dalam satu program, hari pertama dia masuk program itu ataupun bersiaran ataupun berrakaman, ini badannya. Tetapi hari akhir tutup saja begini, dia membesar sepanjang program itu. Sama-sama kita saksikan selepas ini dalam What's Up with Nizal. Jumpa lagi Ariel. Bye. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Di sebalik pandemik COVID-19 ni sebenarnya banyak syarikat PKS di luar sana semakin kreatif dalam mencari peluang dan pasaran baru melalui pendigitalan. Assalamualaikum, Malaysia kini telah mewujudkan sebuah platform padanan perniagaan secara dalam talian yang dikenali sebagai MatchMe. MatchMe merupakan platform padanan perniagaan yang menghubungkan syarikat PKS dengan syarikat MNC, GLC, hypermarket dan syarikat-syarikat terkemuka dari dalam dan luar negara secara dalam talian.
Lebih istimewa, platform ini boleh diakses pada bila-bila masa, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu hanya di ujung jari. Teroka potensi dan peluang pasaran secara dalam talian dengan MatchMe. Layari www.myassist-msme.gov.my atau emailkan kepada matchme@smecorp.gov.my untuk pertanyaan lanjut. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Dah masuk rupanya. Inilah kerja kita nak bagi dia tegar. Jadi kita sembur-sembur dengan air. Saya pun kalau kawan-kawan saya ada banyak bising kat dalam tu, saya sembur dengan air saja. Baik, sudah kita tekan dalam satu segmen lama tak jumpa ataupun dalam bahasa Inggeris, long time no see. Sekarang ni saya nak bertanyakan khabar dengan seorang sahabat saya. Dia lama saya tak jumpa dia. Walaupun dia sangat-sangat aktif dalam Instagram. Kerjanya asyik memasak. Soal memakan tu nanti dulu lah kita kemudian. Baik, saya nak tanyakan khabar dengan dia ni. Katanya macam-macam ceritanya orang tak tahu ataupun sebahagian orang tahu, sebahagian kita tak tahu. Sebahagian kawan-kawan saya sendiri, satu pejabat dengan dulu pun tak tahu. Siapakah gerangannya? Lagu tema dia, kalau kita nak bagi satu lagu temanya ialah lagunya Let Get Loud. Jadi kita nak tanya khabar dengan beliau. Jadi kalau sudah bersedia, kita nak tanya, dia sekarang ni berada di rumahnya. Okey, dia di rumahnya. Dan biasanya kalau di rumah tu, dia biasa kalau dalam Instagram asyik ke dapur je lah. Jadi apa kata kita bertanya khabar dengan Maria Tunku Sabri. Assalamualaikum, apa khabar? Hola. Amboi. Amboi. Pakaiannya cukup lengkap sebagai chef. Apa khabar kita di sana dengan memasak-masak? Nak masak apa? Kelas kau Maria, beautiful Maria. Ada semua ingat ya, jangan sekali-kali kita salah tangkap ya. Bila kata beautiful ni bukan tukar perasaan. Memang dia beautiful. At heart, you are very beautiful. Okey, cuba cerita sikit sekarang ni buat apa? Buat apa sekarang ni Maria? Sekarang ni sedang menyiapkan ni. Saya nak buat sarapan untuk keluarga saya. Walaupun dah pukul 10.40 lebih, sebenarnya saya nak siapkan sarapan untuk keluarga saya. Saya nak buat hari ni sesuatu yang special sebab diorang dah bosan dengan menu biasa-biasa. Dah biasa makan nasi lemak, dah biasa makan roti canai, dah biasa makan roti sardin, semuanya dah biasa. Hari ni special sikit, saya nak buat masakan daripada selatan tanah air, iaitu kacang pol. Wow. Kacang pol ni Wow. Okey, kita nak tanya awak soalan lah. Tapi sambil masak tu tanyalah ya. Pertamanya nak tanya pengalaman anda. Putus sikit Maria. Apa tadi tanya? Apa yang ceritanya? Tak dengar. Inilah masalah. Masalah connection kata orang. Sambungan. Tak apa dengar tapi tak apa. Teruskan, saya tak nak tanyalah soalan. Kalau saya tanya soalan nanti takut mengganggu ketenteraman awam. Jadi sila perkenalkan apa masakannya dengan kacang pol ini dan kita dengar dengan baik, dengan sangat-sangat kesetiaan. Silakan. Ini adalah untuk makan dengan kacang pol kejap lagi. Kita ada telur goreng. Minta maaf lah, telur hari ni tak berapa nak cantik macam I. Selalu I buat cantik sebab ni I buat subuh tadi. Lepas solat subuh terus goreng telur. Ini dari rupa paras dia. Okey, lepas tu kacang pol ni dimakan dengan, nampak ni, kita perah limau sikit. Lepas tu kita taruh bawang Holland. Okey, potong dadu, cili merah. Lepas tu kita ada tomato, kita potong dadu juga. Lepas tu roti bakar. Saya dah bakar roti dah ni, tunggu nak buat kacang pol dia lagi. Ni bahan-bahan kacang polnya. Mari sini. Ini daging cincang. Okey, serbuk kari daging, bawang merah dengan bawang
putih kita cincang. Lepas tu saya guna minyak sapi nak kesedapan. Lepas tu kita nak guna black pepper, nak guna ketumbar. Lepas tu guna baked beans and also ni ada kacang pol dia. Okey, ni dia kacang pol, kacang parang dalam bahasa Malaysianya kacang pawon. Okey, lepas tu saya ada gula, saya nak guna gula Melaka, saya dah cincang dah gula Melaka. Biasalah gula, gula. Okey, so sekarang ni saya nak cairkan dulu saya punya minyak sapi. Cairkan minyak sapi. Okey. Ada Nizal, apa khabar Nizal? Pokok-pokok dekat ke? Memang cantik seperti Maria jugalah. Alhamdulillah. Aha. Yes, my beautiful garden is like my beautiful friend called Maria. Tapi Maria, nama di rumah tak dipanggil Maria. Kata di kampung, di rumah-rumah semua panggil nama lain. Saya tahu nama dia. Kata namanya Sheila ataupun sepatutnya Suhaila. Cuba cerita sikit apa boleh jadi macam tu. Okey, dulu masa saya dilahirkan, mak saya, arwah ibu saya, arwah Tengku Kausar, Tengku Ahmad Tajuddin, Al-Fatihah buat beliau. Dia panggil saya dulu bagi nama, dia minat dengan nama Syuhaila. Syuhaila adalah nama isteri kepada Tun Abdul Razak. Betul? Betul. Okey, so dia short form panggil Sheila. So tapi masa saya kecil-kecil, tu nama tu macam tak sesuai, nama Syuhaila macam tak sesuai. Sebab saya sentiasa nangis je. Macam cerita Ahmad Albab. Tahu cerita Ahmad Albab kan? Tak keding-tanting. Tanting tu. So nama tak sesuai. Ketuk pintu pun nangis sekali lagi. So dia tukar nama saya. Rupa-rupanya saya ni nak nama yang international, jadi dia bagi nama saya Maria. Masa diceritakan itu ada kawan-kawan nama Sheila, kawan-kawan anda juga tu, kawan-kawan kita lah, Sheila Rosli semua berkata, amboi, busuk ke nama tu, kata dia. Apa respons anda? Tak. Sebenarnya masih lagi adik keluarga saya yang rapat, adik keluarga dan teman-teman yang rapat yang mana mengenali saya, masih lagi panggil saya Sheila sebab masih lagi semua saudara mara, sepupu, sepapat semua masih panggil, dalam keluarga masih lagi panggil Sheila sebab mak saya masih lagi nak maintainkan nama tu, jadi tak adalah nama Syuhaila, jadi kita guna nama Sheila saja. So diorang memang sampai hari ni, in fact anak saya tengah pegang telefon ni pun panggil I Ati Sheila. So dekat rumah semua orang panggil Sheila kecuali Encik Suami. Encik Suami maintain, dia nak nama international, Maria. Oh my god. Okey, nak tanya lagi satu ceritanya. Macam mana nama itu satu hal ya. Nak tanya kita tentang ni. Sebelum melibatkan dengan dunia penyiaran ini, Maria adalah seorang pramugari ataupun Sheila ni seorang pramugari pada tahun 1980-an kan. Jadi nak tanya, pernah berkhidmat bersama Ziana Zain katanya. Tetapi katanya juga seorang ketua pramugari selama 8 tahun katanya. Ya betul. Dan dikatakan pula sebagai seorang ketua pramugari yang garang. Cuba cerita sikit. Sangat garang. Saya ni bila saya fly dulu, sebab apa? Bila saya memikirkan tugas dan tanggungjawab saya sebagai seorang ketua pramugari adalah sangat besar. Bila saya melangkah pergi ke movement center, ke airport, bila saya sign compliance sheet tu saja, saya terus menggalas tugas saya sebagai ketua pramugari. Sebab apa? Ketua pramugari ni tugasan dia, you nampak dengar macam senang tapi sebenarnya sangat besar. Saya in charge of the whole aircraft. Selain daripada kapten lah, selain daripada kapten, bahagian cockpit tu kapten. Tapi cabin saya. Jadi kalau apa-apa jadi emergency, kalau apa-apa jadi ada masalah kesihatan, saya yang kena tanggungjawab. Jadi disebabkan itu, sebelum saya pergi flight selalunya, saya akan pastikan yang saya refresh memori semua pramugara yang bertugas dengan saya. Sebab saya ni jenis memang saya tak boleh nak bagi muka pada mereka yang pergi flight tanpa membuat ulang kaji tentang safety dan juga first aid. Saya tak boleh sebab bagi saya jika apa-apa berlaku di belakang, katalah saya tak sempat nak tolong, jadi diorang kena settlekan masalah tu sendiri di belakang. Sebab sebagai ketua pramugari, saya sentiasa berada di first class. Nampak kat mana? First class tau. Okay, so
So diorang kena menangani masalah tu sendiri di belakang. Jadi bila diorang menangani masalah di belakang, saya akan pastikanlah yang diorang ni memang knowledgeable, okay, equipped with all the knowledge lah on first aid dan juga safety. Because to me, whatever it is not the service. Safety comes first. Safety comes first. Okay, so sangat penting bagi saya. Jadi bila mana saya pergi flight, saya akan spend at least busuk-busuk pun setengah jam untuk tanya soalan safety dan juga untuk tanya soalan first aid kepada semua kru-kru saya. Siapa yang tak boleh jawab, insyaAllah saya buat apa saya tak boleh. Tapi masa transit flight, contohnya kalau KL ke Manila ke transit, nanti saya akan sambung tanya balik soalan yang dia gagal menjawab. Saya suruh dia buka buku balik. So bila kejadian macam tu, ramai kru, steward dengan stewardess ni bila nak pergi flight tengok nama saya je, banyak yang report sick on the spot. Balik, takut dengan saya. Saya akan take note lah nama dia orang ni, saya take note nama dia orang ni. Lepas tu saya jumpa dia orang the next flight, saya akan tanya balik. Kenapa awak mengelak saya? Kenapa awak bila tengok nama saya, awak patah balik rumah, tak jadi nak fly dengan saya, awak terus report sick on the spot? Saya kata itu pekerjaan awak tau, tanggungjawab awak. Bila awak kata awak nak masuk kerja dekat MAS, tanggungjawab awak adalah bekerja. Awak nak dapat gaji bersih, saya kata awak nak dapat gaji yang berkat. Kenapa awak buat macam tu? Semata-mata saya, nama saya Mariatul Sabri. Awak takut, awak tak nak pergi flight. Itu saya sekolah kan? Kan? Jangan begitu aku. Okey. Ya. Akan jual sebab apa saya tak suka. Untuk pengetahuan Nizal dan semua rakyat Malaysia, nama saya ni adalah di antara top 10 ketua pramugari yang sangat-sangat digeruni. Itu je. Baik, sementara cerita-cerita bab ni, ini resepi yang dimasakkan ni yang dengan kacang pul, apa namanya menu tu, dan juga bagaimana ramuan tu dimasukkan dan diadunkan. Okey, kalau Nizal nak masak lepas ni, senang je sebenarnya kacang pul ni. Nampak ni? Okey, boleh tengok dekat sikit. Tadi saya dah cairkan minyak. Okey, so lepas tu saya dah tumis bawang putih, bawang merah yang saya dah chop tadi ataupun saya dah cincang. Lepas tu saya masukkan serbuk kari daging. Ni serbuk kari daging di mana saya tengah nak masak serbuk kari daging ni, bancuhan serbuk kari daging. So kita masak, make sure dia masak betul-betul dulu Kalau tidak nanti tak masak, sakit perut nanti. So kita make sure kan dia masak. Okey, betul-betul. Lepas tu saya kena tambah air sikit-sikit lah. Tambah air sikit-sikit supaya dia betul-betul masak. Okey. So biarkan dia. Okey, biarkan dia pecah minyak di situ. So lepas ni saya akan masukkan daging cincang. Lepas tu saya akan masukkan bahan-bahan lain lah. Bahan-bahan lain itulah yang tadi yang seperti saya cakap tadi. Ketumbar, serbuk black pepper ataupun serbuk ladi hitam. Lepas tu kita masukkan kacang pul dan juga kacang panggang. Kacang-kacangkan dia. Lepas tu saya akan masukkan gula. Saya pakai gula ni, gula Melaka. Okey, sedap. Masak guna gula Melaka memang power, memang sedap. Jangan gula putih, gula Melaka paling sedap. So itu je lah, kita akan letak garam. Lepas tu dah siap. Saya dah bakar roti. Okey, kejap lagi saya nak roti saya ke toaster. Lepas tu nanti saya akan hidangkan bersama dengan ni lah bahan-bahan dia. Nanti saya tunjukkan macam mana nak hidangkan untuk ni Ya. Okey. So ini jadi itulah ceritanya. Saya masukkan ni daging cincang. Daging cincang sudah dimasuk. Dah masuklah daging cincang. Tak cukup daging, dari sini Nizal. Boleh dicincang juga, masukkan. Aku cincang balik. Rindu masa-masa kita bersama-sama host MHI Ya. Betul kan? Oh Allah, banyak drama kita buat. Ya, kita pernah berhosting berdua, mengacara bersama berdua. Bila kita masuk je asyik berlakon lah, kan? Oh, best. Ya, macam-macam. Memang serasi. Match made from heaven. Ya. Oh, cerita pasal tu, bila macam mana boleh terkehil daripada pramugari itu boleh masuk ke dunia penyiaran membaca berita? Katanya separuh masa dulu ya? Dulu saya buat part time. Masa tu saya masih lagi fly masa tu. Sekarang
Ben Ketua Pertama. Tapi masa tu ada audition untuk baca berita. Masa tu saya masuk TV3 tahun awal lagi tahun 93 kat masa tu. Saya buat part-time di TV3 Jalan Liku Bangsa. Saya baca berita terkini. Masa tu Jalan Liku Bangsa lagi masih hari lah TV3 tu. Di mana mengadap NSTP Jalan Riung. Dan sekarang saya berita NSTP Jalan Riung lah pekerjaan sekarang. Masih lagi bekerja dengan Media Prima. Omnia. Okay, so masa mula-mula tu saya baca, saya masih fly lagi, 77. So masa off day saya akan baca berita dekat Jalan Liku Bangsa. So bila ada orang MC ke orang tak boleh, kalau saya kebetulan off day, saya akan replace orang diseru. yang akan baca berita. So dia akan diseru, dia akan so saya akan yes. Amboi. Pembuka selera. Kurang dalam 3 tahun, 4 tahun. So yang sama ada pula audition pengacara. So saya ingat lagi mesej masa saya pergi audition baca berita, 2 orang pergi audition tu termasuk yang Mak Mulia Selangor, Nur Rashid bersama 10 orang audition untuk baca. 2 orang tu pasti untuk baca berita. Saya baru Mungkin Abdul Rahman aku untuk baca berita. Itulah. Ni suara-suara putus-putus sikit lah Maria. Dengar macam awak berada di angkasa lepas tetapi tak lepas. Okey, saya cerita. Masa 10 orang audition untuk baca berita tu, di antaranya ada Puan Duli yang maksudnya Sultanah Selangor. Ya, sikit. Dapat. So dekat TM, saya dapat. Lepas habis tu saya dah baca berita lebih kurang 2-3 tahun, ada audition untuk pengacara jemputan Nona. So di antaranya adalah Diba Kamarudin, anak kepada pelakon. Saya tiba-tiba saya lupa nama mak dia. Mak dia dulu berlakon drama, banyak berlakon drama radio, ya, dan juga drama TV. Okey. Saya rasa Liza kenal lah, Liza tahu. Diba, Mak Diba. Siapa nama dia? Lupa lah. Okey, tak apa, teruskan perjuangan. Saya pun tak berapa ingat dah. Okey, walaupun saya tidak menang, tetapi saya yang menang tu, yang juara tak masuk TV3. Tapi saya pula yang masuk TV3 full time, dia offer. Masa tu oleh arwah ya. Datuk Cik Buhari. Okey, Cik Bu. Pakai Cik Bu. Saya masuk, saya join Jabatan Majalah. Okey, masa tu Jabatan Majalah. So sampailah ke hari ni saya dah campur tolak semua 27 years, 27 tahun. Saya dah merasa departmen-departmen yang ada dekat Media Prima tu, dekat TV3 mula-mula, saya dah rasa semua. So paling latest sekarang ni saya berada di Omnia Sales. So saya jadi one of the sales marketing person. Masa mula-mula masa bersiaran kan, sambil bersiaran tu buat penerbangan sekali. Macam mana dengan anak-anak buah yang merasakan Maria yang garang itu boleh menjadi popular dan disayangi dan dikagumi orang ramai? Macam mana? Masa tu dia orang macam, you baca berita sekarang ya? I said, yes, I baca berita sekarang. Saya tak boleh lupa pengalaman masa tu Datuk Aznil Nawawi, belum Datuk lagi masa tu, dia ke Langkawi. Masa tu saya tak perasan pun dia dalam flight saya. Bila nak turun, dia turun lalu pintu depan, dia tak lalu pintu belakang. Lepas tu dia datang kat saya, dia kata apa? Suara you sedap lah. Dia kata, sesuai untuk baca berita. Alhamdulillah. Lepas tu terus saya macam gemuruh lah. Suka happy. Lepas tu saya terus dapat offer untuk audition Nona. So dia kata suara you memang sedap lah, dia kata. Saya kata, yelah, saya kan sekarang baca berita, saya kata. Part time. TV3. Apa jadi pada yang dia masak tu?
Mel tengok dah pecah minyak dah ni. Mel tengok dah pecah minyak dah ni. Nampak dah pecah minyak, dah masak. Saya punya apa ni dah masak dah. So bila dah masak ni, bolehlah saya masukkan, bolehlah saya masukkan sedikit serbuk lada hitam. Okey. Saya masukkan sedikit ketumbar. Okey. Serbuk ketumbar. Okey. So lepas tu kacaukan dia. Okey. Wangi ni sampai jiran sebelah pun tengah menjenguk tu. Wangi, sangat wangi. Sampai sini baunya. Sampai ke sini. Alah, kesiannya korang baru fasa 1, I dah fasa 10. Jadi macam mana nak perantau ya? Saya tengok ni Zal, lepas tu kita hantar WhatsApp je. Humbankan baked beans, humbankan. Ya Allah, humbankan. Lepas tu kita kacaukan dia, lepas tu kita boleh humbankan kacang kol ni, tapi saya kena buang air dia sikit. Sekejap ya, tunggu kejap ya. Ejaan dia Paul ya, F-O-U-L ya. Itu dalam bahasa Inggeris tu. Dari Paul, salah kan. Pakcik Paul. 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 Ui. Okey, so banyak. Paul ni. Okey. Lepas tu kacaukan dia. Nampak? Senang kan? Okey, ada setengah orang dia suka blend, dia suka kisar. Dia akan kisar dulu kacang baked beans tu dengan kacang kol, kisar kasar-kasar. Tapi kalau saya, encik suami saya dia suka rasakan kekacangan tu. Dia suka istilah bahasa Inggerisnya texture tu dalam rasa. He likes the texture to be like this, chunky. Yes, of course. Original. Yes, dia tak suka macam terlalu halus. So, saya maaf lah, saya selalu ada selingan sebab saya kalau masak, saya terus suka mengemas. Saya tak suka saya berkecap. So dah, lepas tu kita masukkanlah ni garam. KMS ni kita tengok ada setengah orang tak kenal garam ke? Ni garam. Masukkan garam. Ada ke yang tak kenal? Okey nak. Lepas tu seperti yang saya katakan macam tadi, gula lah. Gula ni baru gula. Gula Melaka dari Melaka. Di sini kena lagu tu macam tu. Ingat tak kita pernah buat program Pinang, iaitu kita pernah buat program yang ada kena-mengena dengan bahasa. Hilang ke Rizal? Ada. Apa cerita dengan bahasa? Kita buat program. Kita Pulau Pinang dan kita ada buat program yang ada kena-mengena dengan bahasa. Saya lupa nama program tu. Masa tu penerbitnya Nur Aisyah Malik. Ingat tak? Masa tu kat Pulau Pinang. Tapi ingat lupalah kita punya zaman-zaman tu, ya Allah. Berapa tahun tu? Lebih 20 tahun. Ada. Bijak santai. Nanti saya ingatlah. Bijak. Tak apa. Dah masuk umur macam ni memang biasalah lupa-lupa tu. Okey, so saya tambah garam. Tambah garam. Kita pun nak tambah soalan. Ada lagi soalan? Ayo please you. Kita ni kan pengacara dan juga wartawan kan. Banyaklah soalan kita. Baik. Ini satu program yang sangat sinonim dengan Maria Tengku Sabri ini ialah jalan-jalan cari makan. Ya, betul. Kami selalu tengok. Macam mana boleh terpilih untuk menjadi wajah JJCM itu?
Okey, ketika itu bos saya masa tu masih lagi cikgu, arwah cikgu, Datuk cikgu, Kak Nora Syah Malik, dia punya EP dia, executive producer. Okey, so masa tu ada ramai orang audition, termasuklah Serena Rizwan, termasuklah Aidil Abdul Ghaffar, dan ada lagi orang tak siapa nama dia. Tapi apabila yang di auditionnya saya pula lepas, saya yang dipilih di antara ramai-ramai itu. Alhamdulillah rezeki saya lah. Memang selalunya rezeki saya baik. So saya dipilih, so saya pengacara jalan-jalan cari makan tu. Dia tak disebut kenapa dia pilih. Katanya cara makan yang terbaik ke cara pengacaraan tu ada kelainan ke, dia tak disebut ya. Dia pakai ambil je. Dia kata masa dia nak orang yang happening, lepas tu dia kata dia nak orang yang memang enjoy makan, yang suka berjalan. Siapa lagi? Bekas Malang Mengari ni lah. Selalu memang suka makan. Saya lah. Memang. Ya. Aja memang gitu. Daripada badan saya besar ni, saya jadi besar ni. Daripada elok-elok masa saya 55, saya naik jadi lebih kurang macam ada 90, saya pernah cecah 90 kg. Teruk. Teruk. Tapi itulah pasal satunya Maria, mengenali anda dan kita telah bekerja sama. Bila time makan tu, makan bersungguh-sungguh. Seperti mana anda akan, kalau bercakap pun bersungguh-sungguh. Cakap dengan makan tu bersungguh-sungguh tu nyata satu level. Kan? Kalau bercakap tu dia akan bercakap seolah-olah macam yalah, lagu tema hang kan, bila bercakap tu let's get loud kan. Let's get loud. Let's get loud. Saya kalau bercakap memang seiring dengan makan semua. Dulu trademark saya masa janji cek makan, saya boleh minum air panas, air sejuk sekali sedut saja. Tak tipu, betul. Tak percaya boleh pergi tengok balik saya punya sedutan jangan cek makan. Memang saya terkenal suka minum air sekali jalan, sekali sedut je. Zup, habis. Walaupun air tu panas. Keruh-keruh semua kan. Wow, terror. Terror lah. Tapi kan kalau katakan kita selalu buat kita, saya pun biasa juga buat rakaman dan sebagainya. Kadang-kadang kita kena ambil 2-3 kali take ya, 2 kali rakaman pertama, rakaman kedua, cubaan ketiga dan sebagainya. Berapa kali take dan Maria selalu kena? Okey, kalau yang untuk selalunya kita kan bila kita ada shooting, kita ada opening dekat pintu depan masuk kedai dekat bahagian dalam, lepas tu kita ada interview dengan owner dan sebagainya. Selalunya alhamdulillah lah saya, sebab kita punya apa orang kata passion buat benda tu, producer cuma bagi saya details, bagi saya info saja. Saya dengan sendirinya akan ad-lib dan saya akan bercakap sendirinya laju. Macam inilah, awak tanya saya satu soalan, saya jawab terus sampai 3 hari. Ya, benar. Selalunya 1 take je. Kalau 2 take tu maksudnya bukan salah saya, tapi sama ada salah angle cameraman tu ataupun audio. 2 salah ni je. Ya, begitulah Marianya, sekali cakap kita sekali dia dah 10 gitu. Okey. Dah siap dah? Dah siap? Oh, sudah siap. Okey, so ni saya akan dish out. Okey, alah terputul lah pula. Okey, dish out. Okey, lepas tu cara dia nak makan dia, okey. Saya suka buat pekat-pekat sikit sebab suami saya suka pekat-pekat, sedap. Okey. So apa kita buat adalah kita akan letakkan telur. Saya ambil telur yang paling cantik sekali abad inilah. Letakkan di atasnya. Okey, nampak? Okey, so kita akan ambil letakkan limau 1. Lepas tu kita akan taburkan sedikit bawang Holland. Lepas tu kita akan letakkan sedikit cili merah. Okey. Cili merah. Okay, lepas tu kita akan letakkan sedikit tomato yang dah dicincang halus. Okey, dah siap ni. Awak tunggu bagi sebelum tu kita nanti nak tengok kita makan-makan tapi kita seimbang lagi kan. Boleh kita rehat seketika Maria, bagi anda pernafasan sikit.
supaya anda dapat bertenangkan diri di meja makan nanti. Kita rehat, kita kembali lagi dalam apa yang dia katakan WhatsApp with Nizal. Jadi tunggu Maria, jangan off. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Kita rehat seketika, kembali selepas ini bersama Maria Tengku Sabri, ataupun kadang-kadang dia panggil Sheila atau Suhaila. Kelas kau Maria. Ya. Your life will never be dull. Your life will never be dull with WhatsApp in Nizal. On WhatsApp Nizal. Itulah ceritanya dalam WhatsApp Nizal. Kerana kita bersama dengan manusia paling kepoh. Ya, itulah dia. Kawan saya Maria sedang masak. Kerana kita dengar, saya dapat minum kat sini pun tiba-tiba macam terbaru je, terbaru saja. Jadi apa kata saudara, kita nak tanya khabar dengan Maria lagi sekali. Kata dia sudah bersedia untuk nak tengok macam makan. Ada macam mana nak makan. Okey, Maria. Mana anda sudah berada di tempat makan? Kita apa-apa. Oh my God. Ya, nampak ni kacang pul dia. Ya. Oh my God. Oi. Tapi ada kuih keria kat sebelah tu. Keria juga, sebab saya memang macam ni. Saya tak boleh satu menu, mesti ada 2 menu. Lebih lagi selalunya. Oh. Okey, yang kuih keria tu macam tu. Kuih keria masak sendiri lah. Buat sendiri. Of course. Tadi apa nak kata tadi sebelum saya potong tadi? Apa nak cerita? Oh, kelas kau Maria semuanya buat sendiri ya. Okey, sendiri buat, sendiri tanggung. Okey Maria. Okey, yes. Nak makan tu paling cecah makan masuk ke atau macam mana? Ada style tersendiri nak makan ke? Ada nak letak tu macam keju ke macam mana? Okey, selalunya kalau kita nak makan kacang pul ni, kalau dapat roti baguette kita bakar. Lepas tu kita taruhkan sedikit butter atas dia. Kalau macam ni kan, saya selalunya suka bakar dalam oven. Saya akan garlic spread. Lepas tu letak dalam oven. Lepas tu saya makan. Tu cara saya lah. Tapi selalunya cik suami saya dia makan macam so selalunya macam ni. Nampak ni? Ini kita akan gaulkan dia, pecahkan telur, gaul. Lepas tu kita akan picitkan air limau sedikit, picitkan. Okay, so picitkan sedikit air limau. Lepas tu kita gaulkan dia, okey. Gaulkan dia. Lepas tu kita cicah je lah. Makan contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Okey. Contoh kita letak dekat atas roti macam ni sikit. Okey. Lepas tu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sila tengok Encik Nizal dan juga kru penyeritan semua. Okey. Ini tidak adil. Tidak adil gitu. Tak apa. Kami semua nanti akan datang menyerang rumah anda, wahai Maria. Yeah. Tak kira fazah 10 ke, fazah 1 ke, kita akan serang. Gitu. Okey Maria, boleh cerita pasal ini? Nak tanya juga ni. Selepas ini anda sudah bebas, sekarang anda bekerja di
media prima lagi. Tapi soalannya, selepas kalaulah kata sampai saatnya anda mengucapkan selamat dalam dunia pekerjaan, apakah perancangan anda? Nak buka restoran ke, ataupun barangkali nak buka akademi kelas pemaria ke, macam mana? Okey, sebenarnya saya sebenarnya relax je, saya cool je. Encik suami saya yang banyak buat planning untuk kehidupan saya ni. So dia dah plan dah. Dia kata dia nak buat sesuatu yang kena-mengena dengan diri saya, di mana termasuklah perkaraan, makanan, minuman, semua sekali. So dia dah ada perancangan. So dia tengah mengaturkan perancangan tersebut. So apabila saya pencen nanti, insya-Allah, so saya akan terus buatkan pekerjaan yang terbaru saya itulah. Pekerjaan terbaru saya itu melibatkan syarikat yang besar. Macam mana nak cakap yelah, adalah dia punya programnya. Jadi sekarang saya tak berani nak, sebab dah on paper, lepas tu dah di-present kepada syarikat tersebut, dan ada perbincangan lagi yang akan kita adakan pada minggu depan ni. Jadi itu adalah untuk langkah seterusnya apabila saya pencen nantilah. Itu simpanan untuk saya. Tak boleh, kita tak boleh cerita semua ya kan, Maria? Tak boleh. Kita bagi sikit cukup. Kan? Tapi ada orang dekat tapi ada orang di dalam kumpulan kami ini yang mengenali anda ni, saya percaya dia akan mengorek kan apa sebenarnya yang akan berlaku selepas ini. Tapi tak apa, Maria, kalau katakan sudah begitu, tentu saya cerita. Satu lagi ialah, kalau dah kata dah pencen, ini bukan namanya pencen ni, ini penyambungan daripada pekerjaan. Kerana yang dulu kita kerja dengan orang, sekarang ni sendiri buat, sendiri tanggung, sendiri untung mah. Bukan. Sebab apa? Saya ni jenis orang yang tak boleh duduk diam. Saya tak boleh duduk rumah diam, tak boleh. Walaupun masa PKP pun saya work from home, saya tetap bekerja. Pagi, subuh, siap masak untuk sarapan. Saya fokus dekat kerja pejabat pula. Saya berkomunikasi dengan klien, dengan pelanggan, saya siapkan kerja-kerja saya. Saya ni jenis memang tak boleh duduk diam. In fact, rumah saya walaupun bertingkat-tingkat ni, saya sendiri yang vacuum. Saya tak boleh. Saya kena bekerja. Saya tak mesti nak gerakkan otot saya, gerakkan minda saya, gerakkan semua satu badan. Sebab bila saya tak ada kerja, saya tak ada, rasa macam lemah je. Saya mati tak boleh. kutu. Saya macam Dia jadi mati kutu. saya tak boleh. Saya Itulah bukan dia jenis, Maria. bukan. Kalau saya duduk diam tu maknanya saya demam lah tu. Saya bukan macam tu. So saya mesti nak menggerakkan badan. Itulah dia. Memang Maria begitu ya. Dari segi audio, visual memang tak boleh duduk diam. Audio pun tak boleh duduk diam. Visual pun tak boleh duduk diam. Itulah Maria yang aku kenali. Baiklah Maria, kita nak ujung-ujung ni kan. Mungkin kita nak tanya juga pandangan anda terhadap dunia pengacaraan sekarang ni. Bagaimana pengacaraan sekarang ini dibandingkan zaman-zaman anda dulu bersama dan kita dalam keadaan dululah, dibandingkan dengan pengacaraan atau cabaran pengacaraan masa sekarang ini? Banyak beza kan Nizal. Dulu kita menjaga tata susila, menjaga tata susila bahasa kita, dan kita menggunakan yang betul. Kebanyakan saya tengok sekarang ni bahasa yang digunakan, cara pengacaraan tu terlalu bebas, terlalu terbuka, terlalu kita tidak menjaga kecantikan bahasa kita. Jadi kita nak ke zaman sekarang ni, bila tengok saya rasa zaman kita adalah lebih manis, zaman kita adalah lebih beradab, zaman kita dari segi bahasa adalah lebih cantik ya, kalau kita berkata-kata di depan TV berbanding sekarang. Sekarang ni macam saya dengan cara pengacara bahasa yang digunakan, cara yang terlalu longgar bahasa mereka. Jadi tak tahu lah Liza, saya tak tahu macam mana dengan bagi saya
lebih cantik adalah yang dahulu lah. Nanti compare. Dan Baik, itulah dia. Dan selain daripada itu juga yang paling penting adalah komitmen, dan saya nampaklah komitmen kurang kalau nak dibandingkan dengan kita dulu-dulu. Komitmen, lepas tu disiplin, lepas tu dari segi homework, research, jauh berbeza daripada zaman kita dulu lah. Ada yang sekarang ni kira saja adalah yang legasi-legasi yang mungkin ditinggalkan oleh Nizal Muhammad, yang ditinggalkan oleh Eza Aziz Fauzi, yang ditinggalkan oleh Nufarin Jamsari. Yang itu saya nampak ada lagi. Tapi yang selain daripada tu, yang bukan kata didik, yang bukan yang selepas zaman kita, yang bersama dengan kita, lepas tu kita dia orang masih yang itu yang masih mengekang. Selepas itu saya. Akhir sekali, bagaimana pandangan anda terhadap usaha kami menghasilkan satu program seperti ini dinamakan WhatsApp with Nizal, yang akhirnya anda dibawa masuk dalam dunia maya saya ini? Mungkin dapat diceritakan sikit. Apa harapan anda juga kepada kami? Dah letak tu thumbs up. Ini macam macam branding kacang aja. Teruskan, maju ke depan. Power. Yes. Kita tidak mungkin akan maju ke belakang. Itu Okey. Baik. Maria, walaupun namanya WhatsApp Nizal dan program ini di atas pentas Nizal & Co, nama Nizal & Co tu membayangkan bukan saya seorang, saya ada company. My friends are my company as well. Jadi apa kata kalau mungkinkah nanti, walaupun anda sudah berpencen ke, ada syarikat sendiri ke, apakah tidak mungkin berlakunya satu gandingan kembali antara saya dengan Maria, ataupun Maria juga mempunyai platform tersendiri dalam pentas saya? Jawab. Kata. Okey, boleh. Itu adalah satu cara yang terbaik yang so far saya pada Encik Nizal Muhammad. Memang saya sangat suka. Kali ini saya bagi best, siap dengan tapak sekali. Terbaik. Dengan yang membalikan nostalgia, saya dan awak mengacara hari zaman awak bersama dengan saya mengadakan program-program di luar studio P3. Jadi maksud bayang-bayang yang saya nak berikan kepada anda ialah satu masa nanti bila nampak nanti satu bisnes yang namanya Maria ataupun Maria Kelas Kau Maria kan, akan anda nampak nanti siaran akan dibuat secara langsung di dalam ataupun secara rakaman langsung dalam pentas ini di Nizal & Co, dan juga mungkin juga akan menjadi gandingan saya dalam WhatsApp with Nizal. Baik, kata-kata akhir darimu wahai Maria ataupun Shkila ataupun Sohaila, apakah pesanan terakhirmu kepada kami semua? Okey, saya nak ucapkan tahniah sekali lagi untuk Nizal & Co. Okey, di atas program ini yang sangat dirinui oleh semua rakyat Malaysia, sebab Nizal relevan lagi dalam dunia pengacaraan. Nizal sepatutnya buat comeback di TV dan juga di semua mata rakyat Malaysia, ya. Sebab apa? Nizal masih menyengat, dan Nizal adalah seorang yang sangat dikagumi oleh semua rakyat Malaysia, ya. Kalau dulu program-program yang tersohor di TV, Jejak Rasul semua pun Nizal lah orang, ya. Jadi saya nak memberikan suntikan kata-kata semangat Nizal. Teruskan perjuangan ini, jangan mundur ke belakang tapi maju ke depan. Okey, move forward. Teruskan idea-idea, ide-ide yang ide-ide yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Malaysia. Teruskan. Saya sentiasa mendoakan Nizal Muhammad berikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kru penerbitan Puspa Khalid, Najib dan semualah audio dan juga semua yang bertugas. Saya doakan supaya sihat dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanda terbaik yang dicopkan dengan tapak. Gitu. Ini Maria ngajar ni. Gitu. Alright. Gitu tapak. Ini bukan tapak sihir ya, ini tapak. Tapak tangan. Baik, terima kasih Maria. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bersedialah untuk anda. Oi, itu sengaja tu dia mengancam kami ni.
tunggulah saat-saat anda diserang oleh kami nanti. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada semua. Tetapi ingat ya, kita ucapkan terima kasih kepada Maria, dan juga kita nanti akan ada ramai lagi kawan-kawan saya yang lama tidak bersiaran ataupun yang sudah tidak lagi dalam dunia penyiaran atau sebab-sebab yang sudah tidak lagi di tempat yang dinamakan dunia penyiaran, tetapi kita masih lagi rasa perlu ditanya-tanya khabar sebabnya kerana lama tak jumpa, long time no see, apa sudah jadi, ya. Dan kita juga bukan hanya dengan kawan-kawan saya dalam dunia penyiaran, juga kita ada politician atau ahli-ahli politik, kan, ahli-ahli masyarakat, ahli akademik yang sudah tersohor dan dikenali awam, tetapi jaranglah hidup. Ya. Jadi saudara, saya ingin mengakhiri sesiaran kita ini dengan kata-kata yang gini, ya. Bukan kata-kata apalah, cuma saya fikir orang-orang seperti seperti Maria dan kawan-kawan saya lain, mereka walaupun ada nama, dikenali, tetapi mereka tidak membumi. Yang ini saya fikir kita banyak-banyak kena belajar daripada mereka ataupun mengambil inspirasi daripada mereka. Kerana mereka ini adalah orang yang golongan yang kami semua diajar itu, meningginya tidak membuang budi, merendahnya tidak membuang maruah. Jadi sebelum kita akhiri, saudara, saya ingin nanti akhirkan dengan satu petikan ataupun kita ambil daripada promosi apa yang dia katakan tadi kita awal-awal tadi tengok kan, iaitu filem Grant dan juga hasil daripada tangan Azril itu anda akan dapat melihat tentang nanti promosi ataupun original soundtrack kan, lagu tema bagi pustaka kita, maruah kita, dokumentari yang dihasilkan oleh Azril nanti. Jadi saudara, kita rehat dan kita jumpa nanti dalam WhatsApp with Nizal dalam masa akan datang. Jangan lupa tetapkan benda anda untuk pertama kali. Apa dia? Whenever you are with Nizal, whenever you are with us, you will never be dull. Alright, kita jumpa lagi. Nizal signing off. Telah tiba waktunya diunus kemas biar pada vaksinnya. Berpantang mau belum tiba ajalnya, susun diatur orang terus lengannya. Andai dicari teman yang lama, usah diikut jiwa yang membara. Kita beradab teras berukun lima, tiada terbuai dunia yang lara. Disisip rapi sempurna di sarung, duduk di tempat jiwanya beradun. Datang berajat ingin berkunjung, dijamu tajam si mata beralun. Berbudi sudah disambut bahasa, memberi sudah yang merasa. Maruah dijaga manapun dibawa, pusaka ini terus bernyawa. Sirih dijunjung, sirih pinang, keris disarung, bertancap songsang. Adat dijunjung, pusaka dikenang. Silam tidak lagi nampak terang, nyalakan pelita malam ini, kemenyan ke udara. Berani mengambil langkah masuk gelanggang, mengelak menepis bila diserang. Mau bernamai ataupun seorang, dihadapinya dengan tenang. Budaya dibela, dijaga rapi, adat istiadat menjadi saksi. Tiba bendeka telah diselami, arang ditiup menjadi api. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Yang indah hanya rasa, yang baik hanya budi. Berkepak silih-silih berganti, berbuah senda tak henti-henti. Tuhan berkata berkali-kali, pantang anak Melayu undur setapak mati. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Yang indah hanya rasa,
kebesaran Allah yang mulia. Kerana wajib telah ternyata, segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja Kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.